tapi sebab atas dasar persaudaraan. Ayolah kita, janganlah kelahi. Dah lebih 11 hari lah terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang, sama sendiri tak payahlah bersengketa, bukankah molek kita makan sehidang. Ayolah kita jadi penyuluh dalam gelita, menjadi penyabar dalam murka, menjadi benteng dusun dan kampung, jadilah pagar Teluk dan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada semua nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan membawakan satu tajuk, iaitu buang yang keruh, ambillah yang jernih. Sememangnya bahasa Melayu kaya dengan perbidalan dan juga kata-kata yang menyeru ke arah perdamaian. Dan seruan untuk menyeru masyarakat Islam berdamai adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Sekiranya engkau dapati ada dua puak orang Islam yang sedang bersengketa, faslihu, itu perintah, damaikanlah antara mereka. Maka inilah kita pada malam ini mudah-mudahan dapatlah mendamaikan dan memberi sedikit ketenangan kepada suasana yang agak hangat ketika ini. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Sama juga dengan kata-kata cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Senada dengan air dicincang takkan putus, pancung debu tidak berbekas. Bedok lalu kiambang bertaut, hanyut perahu ke tepi pantai. Cerita dulu usah disebut, sudah tahu hajat memang tak sampai. Mana yang keruh kita jernihkan, mana yang berbonggol kita ratakan, mana yang kesat kita amplaskan, mana yang salah kita betulkan, mana yang renggang kita rapatkan. Terbit mentari menyilau mata, orang daik udang, sama sendiri janganlah bersengketa, bukankah molek makan sehidang. Hari ini kita melihat masyarakat kita dilanda hempasan ombak perebutan kuasa yang tidak berkesudahan, yang seakan-akannya semakin meretakkan perpaduan dan ukhuwah Islamiah. Maka barang dijauhkan rakyat di negara kita ini dari menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi, jarum patah, baju pula tak siap. Dalam agama kita mengajarkan kita sama Islam boleh kelahi, tapi 3 hari saja. Kita kalau kira start daripada ngundi 16 hari bulan sampai malam ni dah 11 hari. Tidak bertegur sapa, kelahi, tak bercakap. Sedangkan Nabi sebut salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang takkan diangkat sembahyang dari kepalanya walaupun sejengkal. Salah satunya adalah akhawani mutasarimani, 2 orang Islam yang tak bercakap lebih pada 3 hari. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nombor 981. Maka berbaloikah kita bergaduh dan berkelahi
sehingga kita sanggup mempertaruhkan segala ibadah kita tidak dipandang oleh Allah, berbaloi ataupun tidak. Sebab itu orang yang semangat nak jaga persepaduan, persepahaman, ukhuwah dan persaudaraan ini, Allah bukan sekadar masukkan mereka dalam surga, tapi masukkan mereka dalam kawasan dipanggil jantung surga. Oh, jangan main-main, di surga ni dia ada jantung dia. Apa makna jantung surga? Dia setiap tempat dalam dunia ni dia ada jantung dia. Kalau bahasa kita lokasi strategik. Orang putih panggil heartbeat location. Macam contoh kita Kuantan ini. Kuantan ini di manakah lokasi strategik ataupun heartbeat location, jantung Kuantan ini? Jantungnya duduk di Teluk Cempedak, hidup di situ, sentiasa ada orang. Kalau kawasan lain mati belakalah pukul 10-11 gelap gelemat. Ataupun sekarang sejak ada Menara 188, kawasan situ jadi jantung kepada Bandar Kuantan. Kalau di Kuala Lumpur, di manakah jantung Kuala Lumpur? Heartbeat location. Mungkin di Bukit Bintang misalnya, situ banyak kedai makan Arab dan macam-macam. Maka syurga pun dia ada center dia ataupun heartbeat location dia. Maka orang yang jaga silaturahim, orang yang istiqamah dalam jemaah, dia bukan sekadar masuk surga, tapi duduk dalam kawasan jantung surga. Dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Abdullah Al-Qurtubi, bab 11 muka surat 751, dia buat satu bab, babu minhu buhbuhatul jannah. Bab tentang ada satu tempat dinamakan jantung surga. Mana orang lain duduk surga tapi mungkin duduk kawasan jauh sikit daripada pusat bandar. Tapi orang yang jaga ukhuwah jamaah, dia duduk tengah bandar. Ada satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Dia bercerita, khatabana Umar bil Khattab bil Jabiyati. Satu hari Umar Al-Khattab menyampaikan pidatonya kepada para sahabat di Al-Jabiyah. Jabiyah ni duduk di Syria, kawasan Damsyik, dengan Madinah jauh 1300 km. Umar berdiri sampaikan ucapan, kata Umar, ya ayuhan nas, inni qumtu fikum kama qami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiina. Hari ini aku berdiri di hadapan kamu sebagaimana Nabi pernah berdiri di hadapan kami dulu menyampaikan satu pesan. Apa Nabi pesan? Kata Nabi, usikum bi ashabi. Aku berpesan kepada kamu melalui sahabatku. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Dan pesanan itu disampaikan pula oleh orang lepas sahabat. Dan pesanan itu disampaikan lagi oleh sahabat, orang lepas zaman, lepas sahabat itu. Maknanya wasiat yang begitu turun-temurun panjangnya. Apa yang Nabi pesan? Summa yafshul kadhibu hatta yakhlifu rajulu wa la yastahlaf wa yashhad syahidu wa la yustashhad. Ketahuilah, kata Nabi, akan datang satu zaman pembohongan tersebar di mana-mana, sehingga akan muncul orang yang bersumpah tanpa disuruh pun bersumpah, dan akan ada orang sanggup menjadi saksi padahal tak ada orang pun suruh dia jadi saksi. Alaikum bil jamaah, tetaplah kamu dengan jemaah, kata Nabi. Wa iyyakum bil furqah, jangan pecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Kerana setan itu sangat suka mengganggu orang yang duduk bersendirian. Man arada bi buhbahatil jannati falyazamal jamaah. Maka siapa-siapa, kata Nabi, yang nak dapatkan jantung syurga, hendaklah dia istiqamah dengan jamaah, kata Nabi. Duduk dalam jamaah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan yang dia dah buat dan dia merasa tak selesa dengan kejahatan yang dia pernah buat, maka itulah orang beriman. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis ni panjang, saya ringkaskan saja.
Apa pelajaran daripada hadis ini? Nabi kita nak mengajarkan dan berpesan bahawa akan datang satu zaman berleluasanya orang yang suka bersumpah walaupun orang tak suruh dia bersumpah. Dan berleluasanya satu zaman orang akan menjadi saksi kepada perkara-perkara tertentu walaupun dia tak disuruh pun menjadi saksi. Summa yafshul kadhib hatta yakhlifa ar-rajulu wa la yastahlaf. Dia sumpah orang tak suruh sumpah. Wa yashhadu syahid wa la yustashhad. Dan dia memberi kesaksian padahal dia tak diminta pun untuk menjadi saksi. Adakah perkara ini tidak berlaku pada zaman kita sekarang? Berlaku. Orang angkat sumpah, orang jadi saksi. Ini kan musim-musim orang bercerita pasal surat akuan berkanun, Statutory Declaration. Orang panggil SD lah, SD. SD ni dokumen diiktiraf di bawah Undang-Undang Akta Akuan Berkanun 1960. Kita tak petikai. Tapi ini yang banyak kita lihat orang ni sumpah, orang ni sumpah, orang ni sumpah. Maka Nabi SAW sebagai pembawa risalah Islam mengarahkan kepada kita untuk jaga al-jamaah, jaga sama-sama kita orang Islam, dan jauhkan daripada al-firqah. Firqah ni perpecahan. Alaikum bil jamaah, jaga perpaduan kamu. Wa iyyakum wal furqah, jauhkan daripada pecah, kata Nabi. Kita ingin mengajak seluruh orang Islam, marilah kita tautkan kembali hubungan silaturahim. Tapi ada orang bila kita kata mohlah kita jadi baik semula serupa dulu, tak ambuh, kata dia. Apa pula? Sebab akak umbi kami majoriti tak nak bersatu dengan awak. Dia kira gitu. Majoriti kami di peringkat akak umbi tak nak, majoriti ramai tak nak berkawan dengan awak. Tuan-tuan, kebenaran tidak pernah memandang jumlah. Jangan kita kata kami ramai, kami berhak untuk tak suka pada awak. Jumlah bukannya hak untuk menolak kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran walau kita seorang. Kesalahan tetap kesalahan walau disokong oleh majoriti orang banyak. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan bahawa manusia ni ramainya bukan baik. Sesat ramai lebih daripada orang baik. Sebab itu dalam Quran, ramai manusia itu disebut dalam kesesatan, dalam kejahilan, jauh daripada kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau nak ikut langkah orang yang ramai di muka bumi, nescaya mereka itu semua nak sesatkan kamu. Surah Al-An'am. Aktsara man fil ard. Kalau kamu nak ikut majoriti orang, hak tu semua nak sesatkan kamu. Dalam satu lagi surah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitabi wallazi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam mim ra, ini adalah Al-Quran, kitab yang diturunkan padamu dan kitab yang paling benar, tapi ramai orang tidak percaya kepada kitab ini. Surah Ar-Ra'du ayat yang pertama. Sebab itu ramai bukan tanda benar. Jangan pegang prinsip itu. Benar tetap benar walau kita seorang dua. Sebab itu ada nabi-nabi Allah ini, Tuhan jadikan mereka ni tak ada pengikut apa, tak ada umat. Ada nabi yang memiliki seorang saja umat, ada nabi yang memiliki 2 orang, 3 orang, ada yang tak ada umat langsung. Nabi pernah bercerita selepas dia balik Isra' Mi'raj, uridat alayyal umam, aku diperlihatkan umat-umat terdahulu. Qala fara'aitun nabiyyu ma'hu rahtu, aku ternampak ada satu orang nabi, pengikutnya 3 sampai 10 orang saja. Wan nabi ma'rajulu wa rajulan, aku nampak ada nabi hanya seorang ataupun 2 saja. Wan nabi laisa ma'hu ahad, dan aku tak ada umat seorang habuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebab itu tuan-tuan, kebenaran tidak memerlukan kita ramai. Walaupun kita seorang, kalau benar, ia tetap benar. Kata Al-Fudail bin Iyad, la tastuhish turuqal huda laqallata ahliha.
Jangan engkau menganggap buruk jalan-jalan kebenaran, dek kerana jalan itu tak dilalui oleh orang ramai. Wala taghtarra bi kasratil halikin, dan jangan pula terpedaya dengan jalan yang ramai orang, tapi rupanya jalan itu membawa kepada kebinasaan. Ayo kita nak mengajak, selama mana kita mengucap la ilaha illallah, mari kita bersama bersatu padu. Duduklah dalam satu jemaah orang Islam. Nabi pesan, innahu sayakunu ba'di hanatun wa hanat. Peninggalan aku nanti, umat aku akan berlaku huru-hara yang tidak berkesudahan. Umpama kita ni lah dah 11 hari tak habis lagi huru-haranya, tak selesai-selesai. Faman ra'aitumuhu faraqal jamaah au yuridu tafriqa amri ummati Muhammad kainan man kana faqtuluh. Maka kata Nabi, ketika huru-hara tu berlaku dan kamu tengok ada orang yang nak memecah belahkan al-jamaah, atau ada orang nak menginginkan perpecahan di kalangan umat aku, walau apa pun rupa bentuk perpecahan itu, faqtuluh, lawan, kata Nabi. Jangan benarkan kamu diganggu sampai kamu bergaduh. Fa inna yadallahi 'alal jamaah, kerana Allah berada bersama jemaah. Fa inna syaitan ma'a man faraqal jamaah yarkud, dan syaitan itu berlari bersama orang yang nak memecahkan jemaah Islam sesama kita. Ada orang bila kita ajak mohlah kita satu padu balik gitu, masalah kelai-kelai benda dah selesai. Oh, saya tak nak. Kenapa pula tak nak? Saya tak suka pemimpin awak. Pemimpin awak setan, macam-macam lah. Ini Nabi ajar. Man ra'a min amirihi syai'an yakruhuhu falyasbir alaih. Nombor 1 Nabi pesan, siapa melihat sesuatu yang dia tidak suka kepada pemimpinnya, falyasbir alaih, sabar dulu, kata Nabi. Sabar, sabar itu subuh. Enggak sabar masuk kubur. Kemudian Nabi sambung, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata ila mata maitatan jahiliyah. Siapa yang keluar daripada jemaah walau sejengkal saja, kemudian dia mati, maka dia mati sebagai bangkai jahiliyah, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayo, belapang dada, sabar, redha, duduk bersama belapang dada, duduk berkawan bertenggang rasa. Orang pendendam hatinya hitam, orang cemburu hati berbulu, orang pendendam imannya padam, orang pendengki hatinya berdaki. Kita jangan sampai tersalah pilih musuh. Ingat lagi, saya pernah sampaikan di masjid ini kisah Hatim Al-Asam ketika dia berdialog dengan gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Cerita ini direkodkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia cerita tentang Syekh Hatim Al-Asam. Syekh Hatim ni seorang syekh di Khurasan dan dia murid kepada Syaqiq Al-Balkhi. Dan Hatim sendiri adalah guru kepada Ahmad bin Dawai. Ini ulama-ulama besar. Syaqiq Al-Balkhi sebagai guru, dia tanya kepada Hatim, mu belajar dengan aku berapa lama? Jawab Syekh Hatim, saya belajar dengan Tuan Guru 33 tahun. Bagus. Berapa banyak ilmu mu dapat 33 tahun? Kata dia 8 ilmu yang saya dapat. Maka guru dia terkejut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Poh palih, 33 tahun mengaji dengan aku, 8 perkara je kamu dapat. Cuba cerita 8 perkara tersebut. Yang ini saya tak urai semualah. Salah satu, kata Syekh Hatim Al-Asam, Tuan Guru, saya memerhatikan perangai manusia. Mereka ni bila tak suka dengan ini, dia cela yang ini. Dia tak suka yang ini, dia laknat yang ini. Dia kutuk yang ini. Sehingga sebahagian pula tu berperang pula dengan sebahagian yang lain. Tiba-tiba saya terpandang ayat dalam Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu yang nyata, maka jadikanlah setan itu musuh. Surah Fatir ayat yang ke-6. Maka wahai Tuan Guru, saya dapat satu pelajaran.
Selama ini manusia itu tersalah memilih musuh. Dia sangka musuh dia adalah orang sekian, parti sekian, ini sekian. Rupanya tidak. Musuh dia yang sebenar adalah syaitan. Kain belah pakaian seniman, anak batu buat senjata. Bukankah Allah telah berfirman, syaitan itu musuh yang nyata. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin. Manusia, aku perintahkan kamu jangan ikut syaitan, sebab syaitan itu musuh yang nyata. Hak kita ni, hak musuh sebelah hari ni bukan musuh nyata. Sedangkan musuh yang nyata sedang bertepuk tangan, syaitan. Maka renunglah balik pelajaran ini. Kita ni tersalah pilih musuh. Syaitan ni apa benda? Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, "Asy-syaitan fi lughatil Arab yatluqu ala kulli 'adin mutamarrid." Syaitan ini kalau dalam bahasa Arab adalah untuk setiap makhluk yang kerjanya menentang membangkang. Itu syaitan semua. Maka kalimat syaitan itu Allah ulang sebanyak 88 kali dalam Quran supaya kita ambil pelajaran. Ini musuh awak, bukannya orang. Orang, tuan-tuan, mana ada musuh hakiki? Kita bukan orang politik. Cuba tengok permainan orang politik. Hari ini dia musuh, esok dia kawan. Hari ini dia kawan, lusa dia musuh. Tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal. Kerana musuh sebenar syaitan. Syaitan itu musuh yang paling benar. Tapi sayang, kata Syekh Hatim Al-Asam, manusia ini dia tersalah pilih musuh. Lalu terjadilah caci maki, kutuk mengutuk yang saya gelarkan sekarang dalam dunia internet, Facebook, TikTok dan sebagainya. Muncul pula satu golongan yang dipanggil pencela maya. Dia mencela orang, melaknat orang, tapi secara atas talian. Ini kita dah bahaskan, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah semua kaki pencela, pelaknat, pemaki dan sebagainya. Sebab itu ingatlah pesan bijak pandai, liyakun hadzul mu'minina minka salasan. Hendaknya bahagian seorang mukmin darimu dalam 3 perkara. Pertama, illam tanfa'hu fala tadurruhu. Kalau engkau tak boleh jadi manfaat pada orang, jangan menyusahkan orang. Wa illam tufarrihu fala taghummahu. Kalau engkau tak boleh buat orang gembira, jangan buat orang susah hati. Wa illam tamdahu fala tadhummahu. Kalau engkau tak sudi puji orang, jangan cela orang. Maka 3 perkara ni kalau boleh buat, jadilah ukhuwah Islamiyah. Sebenarnya hadirin hadirat sekalian, sukarnya untuk kita nak tautkan kembali kasih sayang dan penyatuan ini bukan kerana musuh kuat, tidak, tapi kerana dalaman diri kita sendiri. Yang ini disebut sifat atau sikap ego. Ego ni merasa dia paling hebat, paling benar, paling betul, paling ramai. Ini masalah. Orang putih panggil narsis. Narsis ni orang yang jatuh cinta pada kehebatan sendiri. Dan narsis ni asal cerita legenda Yunani kuno. Dia jatuh cinta dengan kehandsoman diri dia sendiri. Namanya narsis. Sebab itu Nabi tegah kita ni rasa-rasa kita baik. Jangan. Salasun muhlikatun syuhul muta' wa hawa muttabi' wa ijabul mar'i bin nafsih. 3 hal boleh menjahanamkan kamu. Pertama, kedekut melampau. Yang kedua, terlampau ikut hawa nafsu. Yang ketiga, rasa engkau lebih baik daripada orang. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ketiga-tiga jurang ini Nabi ajar, mesti lawan. Jangan dilayan. Sesama kita janganlah bongkok. Jangan dibangga jumlah yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak supaya pergaulan tidak akan rosak. Sebab itu dalam Quran sifat manusia yang keras kepala ini direkodkan dalam 53 ayat.
menggambarkan bahawa merasa dirinya yang paling baik, paling betul, paling ramai, sementara orang lain tak betul belaka. Jangan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan anggap dirimu paling suci, kerana aku lebih kenal siapa orang takwa. Suratul Najmi ayat ke-32. Jom kita belajar cerita dalam Quran. Kalau kita bercermin pada kisah dalam Quran, asal muasal seluruh hidup di dunia ini dulunya di surga. Dunia tak ada. Semua makhluk duduk dalam surga. Iblis, malaikat, semua duduk. Setan semua dalam surga. Dan iblis, setan ini pula dihormati pula oleh para malaikat. Tapi kemudiannya Allah memutuskan untuk mengangkat seorang pemimpin baru di kalangan hambanya, namanya Adam. Dia pun lantik Nabi Adam. Ketika Adam dilantik, Iblis tak nak terima keputusan ini. Apa sebab? Kerana Iblis rasa aku lebih mulia daripada Adam, aku lebih baik daripada Adam. Dan inilah salah Iblis. Dia tak boleh terima ketetapan Allah. Iblis bukan saja tak nak sujud dan hormat kepada Adam seperti yang diperintahkan oleh Allah, tapi dia usaha pula supaya Adam dikeluarkan daripada surga. Tidak henti-henti dia ganggu Adam dan Hawa supaya dicampak keluar daripada surga. Dan usaha Iblis ini berhasil. Dengan kelicikannya, Adam dan Hawa berhasil dipujuk untuk makan buah khuldi, iaitu buah yang terang-terang dilarang oleh Allah. Sebagai hukumannya, Adam, Hawa, Iblis semua dinyahkan daripada surga, tiga-tiga sekali. Apa pelajaran untuk kita? Ketika dikeluarkan dari surga, Iblis tidak henti-henti menyalahkan Adam dan Hawa. Hei Adam, ni mu punya pasal aku kena tendang daripada surga. Kalau mu tak ada, aku duduk surga, mu tahu. Aku ketua kepada semua malaikat. Mu punya pasal aku jadi begini. Dia sumpahnya Adam. Tapi bagaimanakah sifat Nabi Adam? Ketika dia ditendang, bukan ditendang, Nabi ni tak sesuai kita sebut tendang, dipersilakan keluar daripada surga. Apakah reaksi Nabi Adam? Terkenal doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kamilah yang telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau engkau tidak ampunkan kami, nescaya kami jadi orang yang rugi. Surah Al-A'raf ayat 23. Iblis kena keluar, Adam kena keluar. Iblis keluar, dia maki Adam. Adam keluar, dia kata ini salah saya. Saya leka, saya lalai wahai Tuhan. Buah tak sepatut saya makan, saya makan. Saya minta ampun ya Allah. Ini sifat orang beriman. Orang beriman selayaknya meneladani kisah Nabi Adam. Ikhlas dengan keputusan Allah, tidak meniru sifat iblis yang tidak berhenti-berhenti dan terus-terusan menyalahkan orang lain disebabkan dia disingkirkan daripada surga. Ingat lagi tuan-tuan cerita kekalahan perang Uhud. Orang Islam perang Badar menang, perang Uhud kalah. Ketika perang Uhud kalah, buat postmortem. Mereka tak puas hati, macam mana kita boleh kalah? Perang Badar kita menang, apa masalah kita? Turun firman Allah, surah Ali Imran ayat 165. Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Apabila kamu ditimpa kekalahan dalam peperangan, padahal sebelumnya kamu pernah memenangi peperangan yang lain, maka kamu pun bertanya, anna hadza, lagu mana kita boleh kalah ni? Maka apa jawab Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakanlah wahai Muhammad, kekalahan itu adalah kerana kesilapan kamu sendiri. Ini ayat Quran. Tuan-tuan, para sahabat ni orang bawah tarbiyah Nabi. Tapi Allah terang-terang sebut, mu kalah kerana silap mu sendiri.
huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Aku ni maha berkuasa, kata Allah. Tapi mu kalah baru-baru ni, salah mu sendiri. Sebab itulah beza orang beriman dengan orang kurang beriman. Kita sentiasa melihat ada unsur syar'i dalam setiap kejadian. Semua yang berlaku aturan Allah. Macam tuan-tuan tengah dengar ceramah, hujan di luar. Orang beriman, dia anggap ini dah diaturkan. Tapi orang yang kurang beriman, oh hujan pula, aku dah tak bawa payung. Dia mengeluh. Dia mengeluh, keluh kesah macam-macam. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu daun pun yang gugur melainkan aku tahu daun yang mana. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, tak kira yang basah maupun yang kering, melainkan semuanya ditulis dalam Lauh Mahfuz. Surah Al-An'am ayat 59. Maka kalau daun sehelai yang gugur pun Allah yang aturkan, maka apa susah Allah nak turunkan jawatan kita daripada imam besar jadi imam kecil? Sikit punya hal. Sikit punya hal. Tapi orang beriman, dia menganggap kukmu lah Allah, ini dunia ente punya, kita orang ikut sajalah. Sebagaimana hujan berlaku di luar, ya Allah hujan ni nak turun, turunlah. Semua kehendakmu ya Allah. Ini beza orang iman dengan orang tak beriman atau orang kurang beriman. Pernah dulu Rabi'atul Adawiyah, dia naik kapal, penumpang ada. Bila tengok ada Rabi'ah, semua syukur, alhamdulillah ada Tok Wali, ini kalau doa mustajab. Tengah belayar, tiba-tiba ribut datang. Semua dah panik, takut. Penumpang pergi dekat Rabi'ah. Puan ni wali Allah, tolong doa sikit, biar ribut tu lari. Rabi'ah diam, tak cakap apa-apa. Bila dia diam gitu, tiba-tiba ribut tu lari ke lain. Orang puncak, alhamdulillah, pergi kat dia, terima kasihlah ustazah, tolong doakan. Ustazah baca apa? Ajarlah kami. Kata Rabi'atul Adawiyah, aku tak baca apa-apa pun. Macam mana ribut boleh lari? Katanya, aku hanya redha saja dengan ketentuan Allah. Kenapa puan redha? Bumi ni Allah punya. Dia punya sukalah nak buat apa. Dia nak turun hujan ke, dia nak turun ribut ke, nak turun salji ke, lantak dia lah, bumi dia. Kenapakah bila Allah berkehendak kita larang? Tapi kalau kita berkehendak siang malam kita minta pada dia, maka biarlah Allah nak buat apa. Tetapi Allah Maha Penyayang. Bila kita redha dengan takdir dia, dia larikan masalah daripada kita. Baju tu kalau tuan-tuan nak keluarkan, payung tak ada, redha je hujan tu, insya-Allah berhenti hujan. Tapi kalau nyumpah segalah, lama lagi lah hujan sampai pagi esok. Redha dengan ketentuan. Maka marilah kita kuatkan penyatuan dan persatuan. Hati bersihkan. Duduk kembali dalam jamaah. Siapa al-jamaah? Yang ini Imam Asy-Syatibi rahimahullah ada memperincikan makna jamaah ni begitu banyak sekali lah. Ikhtilafin nasi fi makna al-jamaah al-murad bi hadhil ahadits ala khamsati aqwal. Jamaah ni ada banyak kata dia. Pertama, sawadul a'zam. Sawadul a'zam ini adalah termasuk daripadanya dalamnya imam-imam mujtahid, para ulama, ahli-ahli syariah yang mengamalkan ilmu. Jangan pecah daripada kumpulan ini. Yang kedua, asani inna jama'atu a'immatul ulama al-mujtahidin. Ulama-ulama yang mujtahid. Jangan pecah daripada kumpulan ini. Yang ketiga, annal jama'ah hiya sahabatu 'alal khusus. Ada ulama mengatakan yang dimaksudkan jamaah itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Mana kita ikut apa yang diajarkan pada kita. Sebab Nabi pun pernah sebut ma ana alaihi wa ashabi. Peganglah apa yang ada padaku dan pada sahabat-sahabatku.
Yang keempat, kata ulama, umat Islam, jemaah itu adalah seluruh umat Islam. Macam contoh, dari segi hukum hakam, seluruh umat Islam bersepakat bahawa arak haram. Contoh, sepakat. Jadi kita pegang kepada kesepakatan itu. Yang kelima, pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari, al-jamaah adalah sebuah jemaah orang Islam yang berkumpul di bawah sebuah pemerintahan. Maka Nabi perintahkan umat Islam untuk berpegang pada perintah itu dan larang untuk kita pecah belah daripada perpecahan yang sebelumnya. Kemudian Imam Asy-Syatibi menyimpulkan, qala Asy-Syatibi wa hasilhu anal jamaah raji'atun ilal ijtima' alal imam al-muwafiq li kitabillah wa sunnah. Maka disimpulkan bahawa al-jamaah itu adalah kita bersatu pada pemimpin yang mengikut kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pecah. Hadirin hadirat sekalian, marilah kita bersatu. Bila kita bersatu, hidup kita jadi berkat. Bila hidup kita berkat, diri kita akan selamat. Bila diri kita selamat, rumah tangga jadi sepakat. Bila rumah tangga sepakat, masyarakat jadi muafakat. Bila masyarakat muafakat, negara jadi kuat. Kalau negara kita kuat, negara luar akan hormat. Kalau negara luar hormat, permusuhan jadi tersekat. Kalau permusuhan tersekat, pembangunan pun meningkat. Bila pembangunan meningkat, kemajuan pun jadi pesat. Dan begitulah seterusnya. Semuanya bermula daripada kita bersatu. Moga-moga selepas daripada ini, tak adalah di kalangan kita menjadi pencela maya, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang saling luka-melukakan. Waktu senja usah ke laut, nanti bekal dimakan kera. Sudah-sudahlah membawa mulut, cerita sejengkal jadi sedepa. Kita nanti akan makin berpecah. Sedangkan agama mengajarkan tiang utama permuafakatan orang Islam adalah perdamaian. Sebab itu saya menyeru diri saya dan masjid-masjid mana yang ada, ayo kita jadi pusat persepahaman dan perdamaian. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina aqwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, kerana itu damaikanlah antara dua saudaramu yang berselisih itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Nak kelahi boleh, tak ada masalah, 3 hari saja. Contoh hari ni hari Rabu, nak kelahi boleh, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari Sabtu tegur balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kita? Minum air. Minum air tak borak pun tak apa, janji tegur. Borak tengok TV, tengok wrestling ke apa ke. Habis setengah jam selesai minum air hari Sabtu. Hari Ahad sambung balik kelahi. Ahad, Isnin, Selasa, sambung permit lah. Ahad, Isnin, Selasa. Hari Rabu telefon balik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana? Macam biasalah, sambung permit. Sambung balik pergi minum air. Hari Khamis kelahi semula 3 hari. Buatlah begitu. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil hidup balik. Sampai Abang Jamil tu hidup balik, buatlah kerja sambung permit 3 hari, 3 hari, 3 hari. Kalau saya tak nak buat, ustaz boleh buat apa? Kami tak boleh buat apa-apa, tapi semayang awak sejengkal pun tak diangkat oleh malaikat. Sanggup begitu? Kita tuan-tuan tegak-tegak mati masuk kubur, soalan pertama Tuhan tanya adalah ma rabbuka. Kemudian soalan yang lain Tuhan tanya adalah siapa saudara kamu? Nak jawab apa? Siang malam kelahi bagi nak gerak. Nak jawab apa bila ditanya siapa saudara kamu? Saudara saya pok-pok ni je. Ada malaikat je. Mana boleh saudara awak itu saja? Saudara awak setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ayuh kita berdamai. Sudah-sudahlah. Hamun dah menengok berita kelahi siang malam. Bila baca surah Al-Hujurat, Al-Hujurat ni lah banyak kali saya ulaskan di sini kepentingan kita ni memahami surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ni panduan hidup orang Islam. Kalau kelahi buat begini, kalau bergaduh begini, kalau berperang begini. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah Ta'ala ada menyebut wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma.
Kalau ada dua puak orang Islam bergaduh, mu kena damaikan. Faslihu, mu kena damaikan. Kita kena jadi pendamai. Apakah sebab nuzul kepada ayat 9 Al-Hujurat ini? Syekh Wabah Al-Zuhaili dia buat satu tafsir nama tafsir Al-Munir. Dia ceritakan tentang sebab nuzul ayat ini. Ayat ini rupanya turun ketika bergaduh antara Nabi dengan puak-puak Abdullah bin Ubay. Nabi nak pergi berjumpa Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni munafik. Nabi pun pergilah. Nabi bawa keledai dia parking dekat halaman rumah. Keledai Nabi kencing, buang air. Abdullah bin Ubay marah. Macam mana datang rumah orang, parking depan rumah, keledai pula kencing. Tanaha anni, bawa keluarlah. Buat apa parking depan rumah saya? Habis hancing satu rumah. Bila dia tinggi suara, tanaha anni, keluarkan dari rumah saya. Sahabat Nabi yang ikut rombongan semua sen-sen lengan. Abdullah bin Ubay, mu jangan kurang hajar. Ini Nabi. Mu nak kurang hajar dengan kami boleh. Hormat sikit ni. Nabi ni bukan ustaz ni, Nabi. Hormat sikit. Abdullah bin Ubay pun ada puak gabak dia juga, bodyguard semua sen-sen lengan. Habis awak sibuk buat apa? Bos saya bukan cakap dengan awak, cakap dengan bos awak. Akhirnya bergaduh. Sen-sen lengan semua siap nak bertumbuk dah. Nabi diam. Dalam kekalutan itulah turun ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kumpulan sedang bergaduh, damaikan antara mereka. Soalan, pergaduhan ni antara siapa dengan siapa? Antara sahabat Nabi dengan munafik. Dan munafik itu pula memang dah confirm munafik. Hak kita gelar ke orang ni munafik tak ada dalil, sekadar kumpul cerita-cerita munafik ni munafik. Yang Abdullah bin Ubay tu memang munafik betul, original. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, ada 17 ayat dalam Quran cerita dia jahat. Cerita dia ada Allah rekod dalam surah An-Nisa ayat 72, surah Al-Ma'idah ayat 51, 52, 53, surah At-Taubah ayat 74, 80, 84, surah An-Nur ayat 11 sampai 33, surah Munafikun ayat 1 sampai 8. Semua cerita Abdullah bin Ubay. Bapak jahatnya. Tapi walaupun dia bergaduh, tetap Allah Ta'ala kata damaikan. Abdullah bin Ubay ni kurang ajar tuan-tuan. Dia nipu Nabi berapa kali? Berapa kali dia tipu? Banyak. Dia belot masa perang Uhud. Perang Uhud 3 Syawal tahun 3 Hijrah. Genap setahun selepas peperangan Badar, Quraisy buat persiapan nak serang orang-orang Mekah, orang Madinah. 3,000 askar Quraisy berkumpul bersama dengan sekutu dia daripada kabilah-kabilah kecil. Dia buat pula, dia pun ada perikatan dia, ada muafakat dia lah. Dia ada parti-parti gabungan dia nak serang Madinah. Maka para pemimpin Quraisy ketika itu memang semangat. Sebab tak puas hati Badar mereka kalah. Mereka bawa 15 orang wanita cantik-cantik nak beri semangat semasa perang. Haiwan pengangkut dalam pasukan Mekah ada 3,000 ekor unta. Penunggang kuda pun begitu ramai, ada dalam kitab sebut 200 orang penunggang kuda, dan yang memakai baju besi ada 700 orang nak serang orang Islam. Orang Islam ketika itu, kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia masa tu Nabi lantik jadi perisik di Mekah. Dia buat kerja-kerja special branch. Maka dia pun buatlah kajian-kajian, dan dia mengatakan ini macam seolah-olah dia punya laporan daripada risik lah, daripada SB ya. Macam kita pun ada daripada special branch pun ada taklimat tentang menang kalah apa semua. Jadi Abbas mengatakan perang kali ini kalah. Jadi Nabi pun masa itu mengisytiharkan Madinah keselamatan tahap merah, severe risk of terrorist attack, bukan tahap oren lagi, tahap merah. Sehingga dalam riwayat sebut tak seorang pun sahabat yang melepaskan senjata hatta ketika semayang. Memang serius betul. Semayang pun bawa senjata. Dan sahabat sampai buat satu kumpulan khas, jaga rumah Nabi, duduk dekat pintu rumah Nabi.
Pintu gerbang Madinah ada jaga, takut ada serangan mengejut daripada orang-orang Mekah. Nabi pun kumpul kekuatan. Kita beradaklah dengan orang Mekah ni, apa nak jadi jadilah. Tiba-tiba orang munafik buat perangai. Orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay, dia cocok orang lain jangan pergi perang. Dia kata kita nak perang untuk apa? Ini masalah Muhammad, bukan masalah kita. Kita orang Madinah, kita anak jati sini, kita tak ada masalah dengan orang Mekah. Yang ada masalah dia. Kenapa kita nak bantu dia? Dan berapa kabilah yang termakan dengan pujukan Abdullah bin Ubay. Bani Harithah dari Aus dan Bani Salamah dari Khazraj hampir hilang semangat. Hampir hilang semangat. Dan semua cerita ni Allah rekod dalam Quran. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika dua puak dari kamu pada hari perang Uhud itu terasa lemah semangat untuk berjuang kerana takut, maka Allah melindungi mereka dan Allah akan memberi kekuatan pada mereka. Surah Ali Imran ayat 122. Abdullah bin Ubay dia paling tadah dengan pasukan dia. Maka Nabi pun teruskan perjalanan bersama dengan baki 700 anggota saja. Bayangkan jahat tak jahat Abdullah bin Ubay. Tapi walau jahat macam mana pun, dan Nabi pula itulah satu-satunya perang dia cedera parah. Utbah bin Abi Waqqas, dia baling batu kena muka Nabi, topi besi pecah, cocok pula besi ke pipi, patah pula gigi Nabi. Wa kusirat raba'iyatuhu yawma idzin wa juriha wajhahu wa kusirat baydatu ala ra'sih. Pada waktu itu gigi Nabi tercabut, muka terluka, topi besinya pecah. Kawalan rapat dah lari bertempiaran. Akhazat qit'atan min hasirin, datang Fatimah bawa potongan tika, dia bakar. Kemudian dia ambil getah yang lembek, dia tampal pada luka Nabi sehingga darahnya berhenti. Tuan-tuan sekalian, dalam jahat dia macam itu buat pada Nabi, tetap Allah Ta'ala titahkan damaikan antara kamu dengan mereka. Apakah dengan orang hak kita tak suka sekarang jahat ni macam Abdullah bin Ubay? Hak kita nak benci setengah mati ni, baloi, tak baloi. Abdullah bin Ubay tuan-tuan, dia pernah maki orang Islam. Wallahi ma a'addana wa jalabiba Quraisy illa kama qala al-awwal sammin kalbak yakulkah. Kata Abdullah bin Ubay, demi Allah, aku tengok orang Mekah sekarang makin kurang hajar. Dia lupa kita anak jati Madinah. Dia orang merantau saja daripada Mekah semua. Tapi kalau jawatan semua pok dia. Pas dia, pas dia. Memang ya pun. Lepas Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Semua kau orang Mekah maka dia ada hak untuk marah. Dia anak jati. Maka kata Abdullah bin Ubay, wallah ma'addana wa jalabiba Quraisy. Kita hari ni tak ubah seperti apa yang orang tua-tua kita sebut, samin kalbak yakulkah. Gemukkan anjingmu, dia akan gigit kamu. Mana peribahasa Arab tak berapa sedap. Kalau peribahasa kita, kaduk naik junjung. Ini bahasa kaduk naik junjung. Ni orang muda mungkin tak kenal daun kaduk. Kaduk ni rupa macam sirih. Awak jangan salah pergi Minang bawa daun kaduk pula. Orang tak bawa daun kaduk ni menyilang. Dia rupa macam sirih, tapi dan dia naik junjung, dia punya lenggok lebih pada sirih. Itu perangai kaduk. Kaduk naik junjung. Cerita dia maki orang Islam sampai ke telinga Nabi. Maka ada orang datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay ni mulut kurang hajar ya Rasulullah. Dia kata kita anjing. Gemukkan anjing, anjing gigit dia. Saya cadangkan ya Rasul, kita bunuh saja dia ya Rasulullah. Orang macam ni tak boleh simpan. Dia memberi ancaman pada perpaduan kita. Nabi diam. Datang Umar Al-Khattab, ya Rasul, kalau kita tak ambil tindakan pada Abdullah bin Ubay, sampai bila-bila dia kurang hajar, saya cadangkan Tuan titahkan Abbad bin Bishr untuk bunuh Abdullah bin Ubay. Abbad bin Bishr ni tuan-tuan bodyguard Nabi. Nabi dia ada
4 bodyguard. Dia ada 10 bodyguard. Bodyguard Nabi ramai. Itu memang ada kitab khusus membahaskan tentang bodyguard Nabi. Nabi ada bodyguardnya Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah, Zubair bin Awam, Mughirah bin Syu'bah, Sa'ad Abi Waqqas, Abu Ayyub Ansari, Zakwan. Ramai bodyguard Nabi ramai. Ketua kepada bodyguard dia adalah Abbad bin Bishr, badan besar. Bila Umar Al-Khattab petik nama Abbad, Nabi terus pandang Umar. Wahai Umar, fa kaifa ya Umar idza tahaddatsa an-nas anna Muhammadan yaqtul ashabu? La, kata Nabi. Umar, aku boleh suruh Abbad pulas leher Abdullah bin, boleh. Tapi akan datang orang akan kata pada aku, tengok Muhammad, dia sanggup bunuh sahabat dia sendiri kerana dia nak mempertahankan survival politik dia. Munok orang cakap begitu. Aku tak nak, kata Nabi. Aku tak nak. Orang tetap menganggap Abdullah bin Ubay dia bukan orang kafir, dia munafik. Munafik ini cakap Islam, hati tak. Pakai kopiah serupa kita, jubah serupa kita, janggut serupa kita, hati tak ada Islam, dia rupa luar. Maka datang pula anak kepada Abdullah bin Ubay, nama Abdullah juga. Ya Rasulullah, innahu balagani annaka turidu qatla Abdullah bin Ubay fama balagaka anhu. Ya Rasulullah, minta maaf, saya nak tanya. Dia ni sahabat Nabi. Saya dengar cerita tuan nak titahkan orang bunuh ayah saya. Apakah benar perkara itu? Nabi pun pandang, dengar di mana cerita? Orang bercakap, ya Rasulullah. Lah tu kenapa? Nabi kata begini, ya Rasul, fa in kunta fa'ilan famurli bihi fa ana ahmil ilaika ra'sahu. Kalau betul tuan nak titahkan bunuh ayah saya, jangan suruh orang lain, suruh saya. Saya akan bawa kepala ayah saya depan tuan sekarang juga. Biar saya sendiri buat. Nabi tanya, ngapa pula ni awak ni ayah tu kan? Apa halnya? Kata Abdullah bin Ubay, inni akhsha an ta'mura bi ghairi fayaqtuluhu fala tad'uni nafsi an anzura ila qatil Abdullah bin Ubay yamshi fin nas faqtulahu. Kata dia begini, ya Rasulullah, saya ni panah baran, saya ni darah pendekar. Saya kalau tahu ada orang lain bunuh ayah saya, nescaya saya akan marah pula pada orang tu. Sebab orang tu dia bunuh ayah saya, walaupun dia orang Islam, dia bunuh ayah saya. Daripada saya bunuh sesama Islam, baik saya bunuh ayah saya. Biar saya bunuh ayah saya. Fa'aqtul mu'minan bi kafir fa'adkhulun nar. Kalau saya bunuh pembunuh ayah saya masuk neraka, ya Rasulullah. Tapi kalau saya bunuh ayah saya dapat pahala, ya Rasulullah. Tapi apa Nabi jawab? La, bal nataraffaqu bihi wa nuhsin suhbatu ma baqiya ma'ana. Kata Nabi, tak. Selagi saya ada, selagi ayah awak ada, saya akan tetap berlemah lembut buat baik dengan dia selagi dia hidup dengan kita. Memang tuan-tuan, Nabi tetap santuni Abdullah bin Ubay sampailah dia meninggal. Abdullah bin Ubay meninggal, Nabi uruskan jenazah dia. Baliknya Nabi daripada perang Tabuk, akhir bulan Syawal, Abdullah bin Ubay jatuh sakit. Bulan Zulkaidah tahun 9 Hijrah, Abdullah bin Ubay meninggal. Datang anak dia beritahu, ya Rasul, abah dah meninggal, jemput ke rumah. Ayalah, kawan saya pergi. Cuma ya Rasul, kata anak dia, bolehlah minta jubah selai. Nak buat apa? Nak buat kain kapan abah. Dia kata, ambil lah. Bayangkan, Nabi musuh, kenak perjuangan, berapa kali buat dajjal, buat masjid Dirar, tuduh isteri dia ada skandal, macam-macam jahat. Bila mati, jubah dia beri untuk buat kain kapan. Ini Nabi. Kemudian Nabi pun siap-siap nak pergi untuk semayangkan jenazah. Ajak Umar Al-Khattab. Dalam perjalanan turun ayat Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kalau engkau minta ampun untuk dia ataupun kau tidak minta ampun untuk dia, walaupun kamu minta ampun pada dia 70 kali, aku takkan ampunkan dosa Abdullah bin Ubay, kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 80. Bila ayat ini turun, Umar dengar, Umar tarik baju Nabi. Ya Rasul,
Bos tak bagi ni, maulah balik, kita minum air ke apa ke, saya tak berani dah. Nabi diam. Umar tarik lagi baju Nabi. Akhirnya Nabi tepis, ya Umar, akhirli inni qad khuyyirtu fakhtartu. Umar, berundur belakang. Berundur sekarang. Aku diberi pilihan untuk memilih, dan aku buat pilihan untuk tetap pergi rumah Abdullah bin Ubay. Kata Umar, tadi kan Tuhan sebut kalau doa 70 kali pun tak ampun. Falau a'lamu anni in zidtu ala sab'ina ghufira lahu lazidtu. Kalau aku boleh tambah lebih daripada 70, aku akan tambah lebih daripada 70. Ini cerita tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Sirah Ibn Hisham, juzuk kelima, muka surat 240 ke atas. Banyaklah kisah-kisahnya. Apa pelajaran daripada kita? Ini Nabi. Orang tu terang-terang kenak dia, tapi sebab atas dasar persaudaraan. Ayolah kita, janganlah kelahi. Dah lebih 11 hari lah, terbit mentari menyilau mata, orang daik menjala udang, sama sendiri tak payahlah bersengketa, bukankah molek kita makan sehidang. Ayolah kita jadi penyuluh dalam gelita, menjadi penyabar dalam murka, menjadi benteng dusun dan kampung, jadilah pagar teluk dan tanjung. Ingat Nabi pesan, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka 'udwan tada'a lahu sa'iru jasadihi bisar wal humma. Perumpamaan umat aku orang Islam ini dalam bab cinta mencintai, rahmat merahmati, sayang menyayangi adalah seperti sekujur tubuh. Kalau satu anggota badan sakit, seluruh jasad akan menanggung kesakitan yang sama dan menanggung demam sesama mereka. Sekadar itu sajalah sembang-sembang pada malam ini. Ayolah kita buang yang keruh, ambil yang jernih. Moga-moga ada manfaat perbahasan ini. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.